Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, Alhamdulillah hari ini kita sampai kepada siri yang ke-36. Setelah semalam kita membincangkan tentang bahayanya syirik dan apakah ancaman-ancaman jika kita terlibat dalam syirik, ya. Hari ini kita bincang pula apakah perkara-perkara yang dapat menjadi perosak kepada amal-amal ibadat kita, ya. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 57 sehingga ayat 61, di mana firman-Nya, sungguh orang-orang yang kerana takut azab Rabb-Nya, mereka sangat berhati-hati, dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Rabb-Nya, mereka tidak mempersekutukan Rabb-Nya, dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan, iaitu sedekah, dengan hati penuh rasa takut, kerana mereka tahu bahawa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb-Nya. Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini, iaitu orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, iaitu sedekah, dengan hati penuh rasa takut. Aisyah mengatakan, apakah mereka yang meminum khamar, iaitu minuman memabukkan, dan mencuri? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak demikian wahai puteri As-Siddiq. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa, mengerjakan solat, juga bersedekah. Akan tetapi mereka takut jika amal mereka tidak diterima. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehinya. Itu dalam surah Al-Mu'minun tadi ayat yang ke-61, ya. Yang mana kita ketahui bahawa para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah orang-orang yang sentiasa bersungguh-sungguh dalam mengerjakan amal-amal soleh. Mereka ini sangat takut jika amalan mereka dihapuskan oleh Allah Azza wa Jal, dan sangat bimbang dan takut jika amalan itu tidak diterima. Ini kerana apa? Kerana kuatnya ilmu yang mereka miliki dan dalamnya iman mereka, para sahabat ini, ya. Malahan salah seorang salaf, ya, rahimahullah, mengatakan bahawa seandainya saya yakin bahawasanya Allah menerima dariku satu solat saja, maka itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya, ya. Ini ada ditulis di dalam buku tafsir Ibnu Katsir, yang mana Ibnu Katsir memuatkan riwayat ini untuk menggambarkan betapa besarnya iman para orang-orang salaf terdahulu, di mana mereka lebih mengutamakan dan sangat takut sekiranya amalan mereka itu tidak diterima Allah, sehingga dibandingkan hatta dengan satu rakaat solat sahaja pun sangat dia sukai melebihi apa yang ada di dunia dan seisinya, sekiranya amalan itu diterima oleh Allah, ya. Dan tentunya kita sebagai orang Islam, kita tak mahu, ya, tabungan amal kita yang telah kita kumpul menjadi sia-sia begitu saja disebabkan perkara-perkara yang dapat merosak pahala amal kita, ya. Oleh sebab itu sepatutnya kita selalu kena bersikap waspada, berhati-hati dalam perkara-perkara yang tersebut. Setelah kita mengetahui, ya, tentang amalan-amalan sunnah, sebab-sebab satu amalan menjadi lebih utama, maknanya yang mana amalan yang lebih afdal, yang lebih bernilai, ya. Kita juga dah tahu syarat-syarat amalan diterima seperti yang telah kita kongsikan semalam. Maka lain-lain hal yang patut kita pentingkan adalah untuk kita tahu perkara-perkara yang boleh menyebabkan suatu amal itu menjadi rosak, ya. Walaupun kita bincangkan secara ringkas kat sini, tapi yang sangat penting adalah kita mesti tahu bahawa hamba yang sedang ibadah dengan tekun kepada Allah dan tidak mengerjakan suatu nilai amalan yang menjadi rosak, bahkan sia-sia akibatnya, maka itulah yang penting kita berikan tumpuan, ya. Di sini saya akan kongsikan, sebenarnya ada banyak, ya, ada 22, lebih kurang 22
penyebab yang boleh merosakkan amal seseorang, ya. Yang mana saya ambil daripada buku Ritual Sunnah Setahun yang ditulis oleh seorang ustaz dan pendakwah sunnah yang tersohor di Indonesia, ya, iaitu karya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, ya. Semoga Allah merahmati beliau sekeluarga dengan kita mengambil manfaat ilmu daripada buku hasil tulisan beliau. InsyaAllah kita akan kongsikan bersama, ya. Okey, menurut tulisan Ustaz Abdul Qadir Jawas ini, di antara perkara-perkara yang boleh menjadi perosak kepada amal ibadat kita adalah yang pertama, beramal kufur, ya. Yang mana Ustaz mengambil ayat daripada surah Al-Ma'idah ayat yang kelima. Allah berfirman, barang siapa yang kufur, tidak menerima hukum-hukum Islam sesudah beriman, maka hapuslah amalannya dan ia pada hari akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ini sebagaimana yang telah kita bincangkan semalam tentang bahayanya syirik, ya, dan beramal kufur. Yang kedua adalah berbuat syirik. Yang mana Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 65, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, nescaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang rugi. Juga dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-23, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagai debu yang berterbangan. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman mengkabarkan tentang keadaan seluruh para rasul alaihi salam, yang mana di dalam surah An-Na'am ayat yang ke-88 dengan firman-Nya, seandainya mereka mempersekutukan Allah, nescaya lenyaplah dari mereka amalan-amalan yang telah mereka kerjakan. Jadi daripada ayat-ayat Al-Quran ini dapat kita ketahui betapa ruginya jika kita terlibat dalam syirik. Yang mana dalam surah Al-Furqan tadi, Allah mengatakan segala amal-amal kita hanya akan menjadi debu-debu yang berterbangan sahaja di akhirat esok, ya. Yang ketiga adalah murtad dari Islam. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 217, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu ia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, apabila Allah telah mengumpulkan seluruh manusia pada satu hari yang tidak ada keraguan di dalamnya, maka ada penyeru yang berseru, barang siapa telah mempersekutukan seseorang dalam suatu amalan yang mestinya dikerjakan kerana Allah, maka mintalah pahalanya itu dari selain Allah, kerana sesungguhnya Allah adalah yang paling tidak memerlukan untuk dipersekutukan, ya. Ini adalah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Jadi dapat kita ketahui juga murtad sangat-sangat besar dosanya, sehingga ia juga akan menghapuskan segala amal ibadat kita, ya. Malahan Allah sendiri telah memberi amaran keras bukan hanya kepada kita tetapi kepada nabi-nabi yang sebelumnya juga. Semuanya telah diberi amaran tentang bahayanya sekiranya terlibat dalam kekafiran ini, ya, iaitu kembali kepada murtad. Yang keempat adalah nifak, iaitu bagaimana sifatnya orang-orang munafik, ya. Di dalam surah Al-Hadid ayat 12 hingga 14, Allah berfirman mengisahkan keadaan orang-orang munafik yang merugi di akhirat nanti, ya. Yang mana pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Maka dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, iaitu syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang agung. Pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggu kami ingin mengambil cahayamu. Kepada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah cahaya kamu
untukmu sendiri. Lalu di antara mereka dipasang dinding, iaitu pemisah yang berpintu, ya. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab. Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin, "Bukankah kami dahulu bersama kamu?" Mereka menjawab, "Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri. Kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah, dan penipu, iaitu syaitan, datang memperdaya kamu tentang Allah." Ya, ini Allah gambarkan kepada kita kejadian di hari kiamat nanti, di mana orang-orang yang berlaku nifak ini, orang-orang munafik ini, mereka akhirnya meminta, merayu kepada orang-orang yang beriman supaya memberikan sedikit cahaya kepada mereka. Ya, dia kata tunggu, dia nak mendapatkan, dia ingin, orang-orang munafik ini ingin mengambil cahaya daripada orang-orang yang beriman. Di dalam buku tafsir yang lain digambarkan peristiwa ini berlaku ketika kita semua akan meniti titian sirat, ya. Apabila kita meniti titian sirat dalam keadaan yang sangat gelap gelita, ya, kerana kita ketahui sebagaimana yang diceritakan di dalam hadis-hadis, titian sirat itu terentang di atas kawahnya neraka, ya, dengan keadaan azab dan gelapnya asap daripada neraka yang membakar itu, maka gelaplah titian sirat yang merentasi kawah neraka tersebut. Ya, bila orang-orang meniti di atas titian sirat itu, maka orang-orang yang beriman akan mendapat cahaya yang mereka usahakan di dunia ini. Sedangkan orang-orang munafik ini yang mana tidak melakukannya kerana Allah, maka mereka tidak memperolehi cahaya untuk membantu mereka meniti titian sirat tersebut. Akhirnya, sebagaimana yang digambarkan oleh Allah di dalam ayat ini, mereka merayu supaya orang-orang mukmin tunggu sebentar kerana mereka ingin menumpang cahaya itu untuk dia meniti titian sirat tersebut. Dan akhirnya pada masa itu orang-orang mukmin akan menghalau mereka ke belakang. Ini terjadi tidak terkira sama ada seorang suami kepada isteri atau sebaliknya, isteri kepada suami, anak-anak, keturunan, sahabat. Pada masa itu, ya, nasab keturunan tidak berguna lagi. Sesungguhnya kita dalam keadaan begini nafsi-nafsi sendiri dengan membawa bekal amal yang telah kita usahakan di dunia ini. Oleh sebab itu, di antara asbab yang mana kita insya-Allah mendapatkan bekalan cahaya di sewaktu kita ingin meniti titian sirat itu adalah dengan kita mengamalkan membaca surah Al-Kahfi di malam atau siang hari Jumaat, ya. Itu di antara usaha yang dapat kita lakukan sementara kita masih kat dunia ni, ya. Jangan kita abaikan membaca surah Al-Kahfi ini, kerana dalam hadis-hadis sahih yang mana Nabi menjanjikan bahawa kita akan memperolehi cahaya dengan membaca surah Al-Kahfi tersebut, dan cahaya ini amatlah bermanfaat pada kita sewaktu di akhirat nanti, ya. Saya kira untuk hari ini kita cukup sampai kepada 4 asbab yang dapat merosakkan amal ibadat kita. InsyaAllah sehingga besok dan hari seterusnya kita akan kongsikan lagi apakah asbab-asbab perkara-perkara yang dapat menjadi perosak kepada amal-amal ibadat kita. Semoga bermanfaat, ya, sehingga kita dapat beramal dengan benar dan menjaga segala perkara-perkara. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Jangan sampai amal-amal kita akhirnya menjadi debu-debu yang berterbangan sahaja di akhirat nanti. Semoga kita bertemu lagi esok hari, insya-Allah. Sehingga ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.